Salam sejahtera dan salam hormat kepada pengerusi majelis, panel penilai, serta para peserta persidangan. Saya Suan Lin daripada Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan Universiti Malaysia Sabah. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Kaedah Pengajaran Matematik, Analisis Ankobah bagi Pencapaian Murid dalam Operasi Bergabung. Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan kaedah POMI dalam meningkatkan pencapaian murid sekolah rendah dalam operasi bergabung, serta membandingkannya dengan kaedah POLIA dan kaedah pengajaran tradisional. Matematik merupakan mata pelajaran asas yang memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif murid sekolah rendah. Namun demikian, topik operasi bergabung sering menjadi cabaran kepada murid sekolah rendah kerana melibatkan penggunaan beberapa operasi matematik secara serentak mengikut urutan yang betul. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa murid kerap melakukan kesilapan prosedur dan menghadapi kesukaran dalam mengingat serta mengaplikasikan urutan operasi dengan tepat. Sebagai contoh, kajian oleh Fitriani dan rakan-rakan pada tahun 2021 melaporkan bahawa kesilapan prosedur merupakan antara kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh murid dalam penyelesaian masalah matematik. Sehubungan dengan itu, kajian ini memperkenalkan kaedah POMI, iaitu satu pendekatan yang mengintegrasikan strategi mnemonik dengan langkah penyelesaian masalah POLIA bagi membantu murid memahami dan menyelesaikan operasi bergabung secara lebih sistematik dan berkesan. Seterusnya, untuk jurang kajian dalam kajian ini, saya telah mengenal pasti beberapa kelemahan dalam kaedah pengajaran sedia ada. Pertama, kaedah tradisional didapati kurang menyediakan sokongan berstruktur, menyebabkan murid sukar memahami urutan operasi dengan betul. Kedua, walaupun langkah POLIA telah lama digunakan sebagai panduan penyelesaian masalah, yang mungkin kurang membantu murid berpencapaian rendah yang masih bergelut dengan miskonsepsi asas. Berdasarkan kajian oleh Enko dan rakan-rakannya pada tahun 2021 dan McPante 2023, strategi berstruktur terbukti dapat meningkatkan keupayaan ingatan murid serta mengurangkan kesilapan prosedur dalam operasi bergabung. Ini menunjukkan bahawa pendekatan yang lebih sistematik amat diperlukan dalam pengajaran matematik. Justru, saya memperkenalkan kaedah POMI, iaitu kaedah yang mengintegrasikan strategi mnemonik dalam langkah POLIA. Pendekatan ini bukan sahaja membantu murid mengingati langkah operasi dengan lebih baik, tetapi juga memberi bimbingan berstruktur untuk meningkatkan keyakinan dan ketepatan dalam penyelesaian masalah matematik. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama, yaitu menilai keberkesanan kaedah POMI, membandingkan pencapaian murid antara 3 kaedah pengajaran, serta menguji keberkesanan kaedah POMI terhadap murid berpencapaian rendah. Kajian ini menguji sama ada terdapat perbezaan pencapaian antara kaedah POMI, kaedah POLIA, dan kaedah tradisional serta skor pra-ujian dikawal. Kajian ini juga menjangkakan bahawa kaedah POMI akan menghasilkan skor pasca pencapaian yang lebih tinggi berbanding 2 kaedah yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada asas teorikal yang mendasari kajian ini. Kajian ini dibina di atas 3 tonggak utama. Pertama, prinsip zon perkembangan proksimal, Vygotsky, di mana
kita menekankan kepentingan scaffolding atau bimbingan berstruktur. Ini sangat kritikal dalam membantu murid yang berpencapaian rendah untuk melangkah ke tahap penguasaan yang lebih tinggi dengan bantuan guru. Kajian Aktahid pada tahun 2021 dan Joseph Enterka pada tahun 2022 turut menyokong bahwa scaffolding berkesan membantu murid menguasai konsep matematik secara progresif. Kedua, kita menggunakan taksonomi Bloom semakan semula sebagai kerangka untuk menilai perkembangan kognitif murid. Melalui kaedah yang berstruktur, kita mahu murid tidak hanya sekadar mengingat fakta, tapi mampu mengaplikasi dan menganalisis strategi penyelesaian masalah dengan lebih berkesan. Kajian Sutirta dan rakan-rakan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa aktiviti berasaskan Bloom meningkatkan keupayaan metakognitif murid, dan dapatan ini membuktikan bahwa pendekatan berstruktur seperti POMI membantu murid mencapai tahap kognitif yang lebih tinggi. Ketiga, kami mengintegrasikan strategi mnemonik. Kajian terdahulu seperti Bakulio dan Ubayubai pada tahun 2025 serta McPante pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mnemonik sangat berkesan dalam membantu ingatan jangka pendek dan mengurangkan kesilapan prosedur matematik. Secara sintesisnya, gabungan unik antara model Kolya dan strategi mnemonik yang kami namakan sebagai kaidah PONI ini merupakan inovasi pedagogi yang direka khusus untuk merapatkan jurang pencapaian murid sekolah rendah. Kajian ini menggunakan reka bentuk post eksperimental dengan ujian pra dan pasca bagi menilai keberkesanan 3 kaedah pengajaran matematik. Sampel terdiri daripada 270 orang murid tahun 5 di Spita, Sabah. Bagi instrumen kajian, saya menggunakan ujian operasi bergabung yang diadaptasi daripada kajian UK 2010 dan Tabik 2019 untuk memastikan kesahihan instrumen dalam konteks tempatan. Intervensi dijalankan selama 8 minggu menggunakan kaedah POMI, Kolya, dan tradisional. Analisis data dilakukan menggunakan ANCOVA yang dipilih bagi mengawal skor pra pencapaian sebagai kovariat untuk mengenal pasti kesan sebenar intervensi terhadap pencapaian murid. Berdasarkan analisis deskriptif, kita dapat lihat peningkatan skor min pasca yang paling tinggi adalah kumpulan POMI. Bagi konstruk operasi bergabung, kumpulan yang menggunakan kaedah POMI menunjukkan peningkatan skor min yang paling ketara, yaitu daripada 4.17 kepada 7.35 berbanding kumpulan lain. Untuk konstruk membina ayat matematik juga, POMI menunjukkan peningkatan yang paling ketara, yaitu daripada 0.45 kepada 1.23 berbanding kumpulan lain. Range yang serupa turut dilihat bagi konstruk penyelesaian masalah, di mana POMI mencatat skor min 0.42 dan bagi skor min ujian pasca menunjukkan peningkatan tertinggi yaitu 2.37. Ini merupakan graf perbandingan skor min pasca bagi ketiga-tiga kaedah pengajaran. Dapat dilihat bahwa kaedah POMI menunjukkan peningkatan yang paling ketara dalam semua konstruk berbanding Kolya dan tradisional.
Seterusnya, analisis ANCOVA menunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara ketiga-tiga kaedah pengajaran dengan nilai F adalah 11.823 dengan darjah kebebasan 2 dan 176. Nilai P adalah 0.01 yaitu lebih kecil daripada 0.05. Ini membuktikan bahwa kaedah pengajaran yang digunakan memberikan kesan langsung terhadap pencapaian murid. Nilai Partial Eta Square juga menunjukkan bahwa kaedah pengajaran menyumbang sebanyak 12% terhadap pencapaian murid. Covariat yaitu pra-pencapaian juga menunjukkan nilai yang signifikan dengan P sama dengan 0.008. Ini menandakan murid yang mempunyai asas lebih kukuh cenderung mencapai skor lebih tinggi selepas intervensi. Oleh itu, hipotesis nol pertama ditolak kerana terdapat perbezaan signifikan antara ketiga-tiga kaedah. Selepas mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga kaedah, saya meneruskan analisis dengan ujian perbandingan pasangan min atau fosfor. Tujuannya adalah untuk melihat kumpulan mana yang berbeza secara spesifik. Hasil analisis ditunjukkan dalam jadual kita. Ujian perbandingan pasangan min menunjukkan bahwa kaedah POMI jauh lebih berkesan berbanding kaedah Polya dan tradisional. Perbezaan min antara POMI dan Polya ialah 3.086, di mana P adalah kecil daripada 0.05, dengan saiz kesan yang sederhana. Manakala perbezaan antara POMI dan tradisional ialah 3.391, P adalah lebih kecil daripada 0.05, dengan saiz kesan besar. Ini menunjukkan bahwa integrasi mnemonik dan langkah Polya dalam kaedah POMI memberi impak yang ketara terhadap pencapaian matematik murid. Sebaliknya, tiada perbezaan signifikan antara kaedah Polya dan tradisional. Oleh itu, hipotesis kedua diterima, membuktikan bahwa kaedah POMI lebih berkesan dalam meningkatkan pencapaian matematik murid sekolah rendah. Dalam slide perbincangan ini, saya telah merumuskan keberkesanan kaedah POMI, Polya, dan tradisional dalam jadual 4. Kaedah POMI memberikan kesan yang paling signifikan terhadap pencapaian matematik murid sekolah rendah. Saiz kesan sederhana hingga besar menunjukkan keberkesanan intervensi ini. Sebagai perbandingan, walaupun kaedah Polya menunjukkan kelebihan yang memerlukan otonomi murid yang tinggi, yang mungkin membebankan murid berpencapaian rendah tanpa sokongan berstruktur. Sebaliknya, integrasi mnemonik dalam POMI bertindak sebagai alat bantu yang mengurangkan kesilapan prosedur, menjadikannya satu inovasi pedagogi yang berpotensi besar untuk mendapatkan jurang pencapaian dalam pendidikan matematik sekolah rendah. Dapatan ini selaras dengan kajian Baculio dan Ubayubai pada tahun 2025 yang membuktikan bahwa strategi mnemonik membantu murid mengingat dan mengurangkan kesilapan prosedur. Ia juga menyokong dapatan berani dan rakan-rakan pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa langkah Polya berkesan, tetapi peningkatan hanya sederhana bagi murid berpencapaian rendah. Maka, gabungan mnemonik dan Polya melalui kaedah POMI terbukti lebih signifikan dalam meningkatkan pencapaian. Untuk justifikasi teoretikal, keberkesanan kaedah POMI dapat dijelaskan melalui penggunaan scaffolding dan strategi mnemonik yang membantu murid mengurangkan kesilapan prosedur.
Dapatan ini juga selaras dengan teori ZPD-Vygotsky dan taksonomi Bloom semakan semula. Pesanan ini dapat dijelaskan melalui dua perspektif utama. Pertama, dari sudut ZPD oleh Vygotsky, di mana sokongan berstruktur atau scaffolding yang diberikan melalui kaedah Pommy boleh membantu murid bergerak dari tahap pencapaian semasa ke tahap yang lebih tinggi dengan bimbingan. Kajian oleh Pope dan rekan-rekan pada tahun 2021 menegaskan bahwa strategi berstruktur adalah kritikal dalam membantu murid yang lemah mengurangkan kesilapan prosedur matematik. Dapatan ini turut disokong oleh Kaufman dan rekan-rekan pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pengendalian kesilapan secara berstruktur dalam bidang terjemah matematik dapat meningkatkan keyakinan murid dan menjadikan kesilapan sebagai peluang pembelajaran. Kedua, ia selari dengan taksonomi Bloom semakan semula, di mana murid tidak lagi sekadar menghafal, tapi mampu mengaplikasi dan menganalisis strategi penyelesaian masalah dengan lebih yakin. Ia disokong oleh Anderson dan Crawford pada tahun 2001. Kaedah Pommy bukan sekadar kaedah baru, tapi ia adalah hasil gabungan teori yang matang, yaitu teori Vygotsky dan Bloom. Untuk implikasi, kajian ini mencadangkan agar guru-guru matematik sekolah rendah mula mengintegrasikan pendekatan berstruktur seperti Pommy, terutamanya bagi membantu murid yang berpencapaian rendah. Sokongan scaffolding yang sistematik bukan sahaja membantu mereka menguasai operasi bergabung dalam lebih cepat, malah secara signifikan meningkatkan keyakinan diri mereka dalam menyelesaikan masalah matematik. Ini juga sejajar dengan taksonomi Bloom semakan semula, di mana murid dibimbing untuk bergerak daripada sekadar mengingat pada tahap kognitif yang lebih tinggi, yaitu mengaplikasi dan menganalisis. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahwa kaedah Pommy lebih berkesan berbanding kaedah Polya dan kaedah tradisional. Kaedah Pommy berpotensi menjadi inovasi pedagogi yang boleh dimanfaatkan dalam pengajaran dan pembelajaran di Malaysia, sekaligus menyumbang kepada peningkatan kualiti pendidikan matematik secara menyeluruh. Untuk kajian akan datang, saya mencadangkan 3 perkara. Pertama, mengkaji kesan kaedah Pommy terhadap sikap dan minat murid terhadap matematik. Kedua, meneliti keberkesanan kaedah ini dalam konsep tahap pembelajaran yang berbeza, misalnya di peringkat menengah rendah. Ketiga, menjalankan kajian dalam jangka masa yang lebih panjang untuk menilai keberkesanan berterusan kaedah Pommy dari semasa ke semasa. Kajian ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan.